saudara pengerusi, kawan-kawan, orang Sarawak. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang Sarawak kerana mereka telah berani bangun dan akan menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Kunci kepada pembebasan Sarawak ini adalah nasionalisme Dayak. Naikkan nasionalisme Dayak. Ini adalah kunci untuk pembebasan Sarawak. Apabila Dayak telah marah, maka Barisan Nasional akan gugur. Hanya orang-orang Dayak yang akan menentukan kemana arahnya Sarawak ini. Mereka adalah pribumi negara ini, maka mereka harus menentukan garis perjuangan negara ini. Hidupkan perjuangan dan nasional Dayak. Akan bangun, akan lahir satu hari nanti anak muda yang akan membangunkan satu kematangan nasional Dayak. Saya diketahui inilah untuk pertama kalinya saya sampai ke Rumah Panjang. Saya telah tahu tentang Sarawak. Saya dibesarkan dengan tak mengenali Sarawak ini hanya Nenas Sarawak, Siput Sarawak, Dolah Sarawak. Yang lain saya tidak tahu. Kali ini untuk pertama kalinya saya telah sampai ke Rumah Panjang. Saya telah masuk ke Rumah Panjang. Sebelum saya sampai ke Rumah Panjang itu, saya telah melihat Cina-Cina kaya di tepi-tepi pinggir ini, rumah-rumah mereka seperti istana. Mereka ini adalah cukong-cukong yang bersama bersepahat dengan Taib Mahmud dan kuncu-kuncunya. Apabila saya sampai ke rumah orang Kendayan, saya cukup terperanjat kerana melihatkan kemiskinan mereka. Bukan saja rumah mereka robek dan kotor, tapi keadaan hidup mereka adalah begitu daif sekali. Kerana itu saya merasakan, saya melihat bahawasanya kunci pembebasan Sarawak ini adalah kunci semangat nasionalisme Iban. Semangat nasionalisme Dayak. Naikkan semangat nasionalisme Dayak. Naikkan semangat nasionalisme Iban. Hanya Iban dan Dayak yang akan menentukan kemana arahnya Sarawak ini. Saudara-saudara sekalian harus menyadari bahawa saudara sebenarnya kalau mengikut sejarah telah memasuki Federasi Persekutuan Malaysia. Lihat apa yang telah terjadi. Sebuah negara yang begitu kaya sekali telah menjadi sebuah negara yang begitu miskin sekali. Ini kerana pimpinan daripada Barisan Nasional. Ini kerana pimpinan daripada Barisan Nasional yang tidak mengerti. Hari ini mereka menjanjikan 45,000 juta untuk ikan, untuk masjid, untuk sekolah Cina, untuk ini. Katakan pada mereka telah terlambat. Ini harus dilakukan 20 tahun dahulu. Sekarang ini saya telah pergi ke 3-4 Rumah Panjang. Saya memerhatikan bahawa kesedaran nasionalisme Iban itu sedang naik. Pada 16 hari bulan ini nanti, pada 16 hari bulan nanti, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik akan melihat satu perubahan. Jika berlaku perubahan di Sarawak ini, maka kita juga akan menjanjikan perubahan akan berlaku di mana kita semua akan sampai ke Putrajaya. Sarawak ini menentukan bila pilihan raya ke-13. Sarawak ini akan menentukan sama ada kita akan sampai ke Putrajaya atau tidak. Dan ini akan ditentukan
oleh nasionalisme Iban. Betul. Ini akan ditentukan oleh kemarahan Dayak. Betul. Saudara-saudara pasti heran kenapa saya terus-menerus mengatakan tentang nasionalisme Iban, tentang nasional Dayak. Kerana perkara inilah yang cuba dipadamkan daripada sejarah tanah air kita. Orang Iban, orang Dayak telah ditepikan, telah dipinggirkan. Justru kali ini adalah peluang keemasan untuk mengambil kembali, untuk merampas kembali. Saya telah dipahamkan bahawa tanah-tanah adat, tanah-tanah rayau Iban dan Dayak telah banyak dirampas. Saya telah menemui seorang orang tua, nama dia Junior Anak Belang, di sebuah rumah panjang. Dia bercakap dengan saya mengatakan semenjak tahun 1964 tanah mereka telah dirampas. Tahun demi tahun demi tahun mereka telah cuba mendapatkan pampasan. Tahun demi tahun mereka telah gagal. Juwana Anak Belang telah berkata kepada saya, Taib Mahmud tidak mengaku sehingga sekarang ini bahawa dia adalah perompak tanah. Taib Mahmud sehingga hari ini tidak mahu mengakui bahawa dia telah merembat balak. Balak tanah ini bukan milik Taib bin Mahmud, bukan milik Abang bin Johari, bukan milik Datuk dan Tan Sri. Ini adalah milik harta seluruh rakyat Sarawak. Agihan ekonomi yang tidak adil, agihan ekonomi yang tidak adil akan menjadikan orang-orang kaya duduk di kawasan-kawasan lumayan, manakala orang-orang miskin akan duduk di rumah-rumah panjang yang kotor dan sungai-sungai yang telah berlumpur. Saya juga dipahamkan dalam salah satu ceramah YB Lim Kip Siang telah diberitahu kepada umum bahawasanya Taib Mahmud ini telah merompak tanah di Sarawak ini seluas 23 kali Singapura. Saudara-saudari, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, Dayak, Kandayan, Iban, apa saja, 23 kali ganda Singapura adalah satu tanah seluasan yang telah dirompak oleh Taib Mahmud dan kuncu-kuncunya. Saya juga dipahamkan orang-orang Penang telah dipinggirkan, tanah mereka telah dirampas dan mereka diketepikan. Kerana itu sesiapa saja di Sarawak ini yang tidak mengangkat nasionalisme Iban, yang tidak mengangkat nasionalisme Dayak, mereka itu bukan kepimpinan yang tulen. Kalau mereka tidak mengangkat nasionalisme Iban, kalau mereka tidak mengangkat nasionalisme Dayak, artinya mereka hanya mengangkat nasionalisme Barat. Tuan-tuan, kawan-kawan sekalian, saya juga telah melihat bagaimana sungai-sungai menjadi kotor. Saya juga telah melihat pokok-pokok menjadi kering. Ini kawasan alam sekitar kita ini bukan milik Taib Mahmud seorang. Brunei, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Pulau Borneo ini adalah pengeluaran oksigen untuk seluruh manusia di bumi ini. Jikalau pokok-pokok hutan itu ditarik, dibunuh, dijual, maka kita semua akan menghadapi masalah. Jadi
Justru kerana itu saya menyeru kepada orang-orang Dayak di pendalaman agar mereka memiliki kesedaran bahawa mereka memegang kunci untuk keselamatan oksigen di dunia ini. Kesedaran ini, fakta ini sengaja tidak diberitahu kepada rakyat Malaysia, sengaja tidak diberitahu kepada orang Sarawak. Kerana apa? Mereka ingin merompak balak-balak itu. Baru-baru ini saya terbaca satu berita tentang Pek Keng telah ditarik Tan Sri-nya. Betul tak? Dia ini adalah lanun yang besar. Dia ini adalah lanun yang besar. Penarikan gajah kebesaran itu tidak memberi apa-apa makna. Apa yang perlu kita lakukan ialah sesudah 16 April ini, apabila kerajaan baru ditubuhkan, tanah-tanah yang telah dirampas, tanah-tanah adat yang telah diambil, wajib dipulangkan kembali kepada hak mereka. Saudara-saudara, ibu bapa sekalian, jangan sekali-sekali berkompromi tentang agenda tanah adat ini. Jangan bersetuju dengan sesiapa sahaja yang akan membuat perjanjian baru tentang tanah adat ini. Orang Dayak harus menentukan arah tuju Sarawak. Saya di sini menyokong perjuangan Pakatan Rakyat. Saya menyokong kandidat di sini kerana saya yakin Pakatan Rakyat ini adalah satu-satunya parti politik yang boleh membawa perubahan. Betul. Tetapi perubahan ini tidak akan dapat dilakukan jikalau Dayak dan Iban tidak melakukan sesuatu pada 16 hari bulan ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, saya juga dipahamkan bahawasanya pada malam akhir ini akan datanglah hantu-hantu dan setan-setan untuk membawa duit dan alkohol, untuk membawa arak dan bir. Sedar dan waspada. Masa depan Sarawak ini bergantung kepada orang Iban dan orang Dayak. Jikalau orang Iban dan orang Dayak ini tidak melakukan sesuatu pada minggu depan, maka bukan sahaja rakyat Malaysia akan merasa kecewa, rakyat dunia juga yang memerlukan oksigen ini akan merasa kecewa. Justru dengan itu saya menyeru, hidupkan Nasional Leman Dayak.